Fazli, boleh kita mula? Boleh ke? Boleh ya? Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan Kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita berjaya hadir ke kelas pada pagi ini. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada murid yang hadir, terutamanya Hafizuddin. Okey, terima kasih kerana berjaya hadir. Okey, baik. Apa khabar ni? Sihat ke? Sihat ke? Okey, sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Buku teks sudah apa? Buku teks. Ah. Okey, kalau dalam buku teks dalam bab yang ke-4 sekejap Okey, kalau dalam buku teks muka surat yang kalau buku teks kita tengok dalam muka surat yang ke-76. Okey, 76. Hari ni kita akan tengok tentang tamadun. Okey? Ada kan? Ada ya? Ada. Okey, baik. Okey, baik. Untuk hari ni kita dah mula tentang bab yang keempat. Okey, iaitu tentang tamadun. Kalau kita tengok kelas sebelum ni kita belajar tentang masyarakat, okey, ataupun zaman prasejarah. Kan? Betul tak? Okey, tentang zaman prasejarah. Okey. Kalau kita tengok ingat kembali, okey, zaman prasejarah itu ada 4. Okey, yang pertama ialah zaman Paleolitik. Yang kedua ialah zaman Mesolitik atau dikenali sebagai zaman Hominian. Okey, yang ketiga ialah dikenali sebagai zaman Neolitik dan yang keempat ialah zaman logam. Itu bagi empat fasa ataupun waktu zaman prasejarah. Okey. Itu zaman prasejarah lah. Okey, untuk hari ini kita akan tengok tentang tamadun. Okey, kita dah masuk tentang bab tamadun. Okey, seperti yang kita tahu, okey, cikgu yakin mesti yang dah pernah dengar kan tentang tamadun. Okey, kita tentang ulang kaji hari ini adalah tentang tamadun. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tamadun itu? Okey, tamadun ini ditakdirkan sebagai dimaksudkan dengan satu pencapaian ataupun target yang tertinggi terhadap sesuatu masyarakat dalam pelbagai aspek ataupun bidang. Okey, itu dia tamadun lah. Okey. Tamadun ini juga termasuklah seperti kegiatan pertanian, okey, perdagangan, pemerintahan, okey, pembentukan bandar, pekerjaan, teknologi yang ada, okey, organisasi sosial, agama, okey, kepercayaan dan juga sistem tulisan. Okey, kalau kita tengok dalam masyarakat zaman prasejarah sebelum ni, mereka ada kepercayaan mereka juga sendiri. Okay, tapi tamadun juga ada juga kepercayaan mereka. Okey, itu dari segi inilah. Begitu juga dengan organisasi sosial. Okey, organisasi sosial ni maksudnya adanya pemerintahan dalam kalangan masyarakat tersebut. Okey, contohnya kalau zaman prasejarah itu adanya ketua, okey, dalam setiap mereka itu ada ketua. Zaman tamadun ni juga adanya ketua juga. Okey, itu dia. Okey, itu secara inilah, okey, pengenalannya. Okey, setakat ni boleh Boleh ke? Okey, cikgu teruskan. Okey, baik. Okey, itu tentang inilah, okey, tentang pengenalan apa itu tamadun, pengenalan awal. Okey, baik. Kalau kita tengok dalam buku teks kamu, okey, dalam buku teks, dalam muka surat 76, okey, tentang maksud tamadun. Okey, maksud tamadun ada 4. Okey, dari segi bahasa lah. Okey, dari segi bahasanya ada 4. Okey, yang pertama ialah Yunani, yang kedua ialah bahasa Inggeris, yang ketiga ialah bahasa Arab dan yang keempat ialah bahasa Melayu. Okey, kita tengok kepada tamadun yang merujuk kepada bahasa Yunani. Okey, dari segi bahasa, okey, menurut bahasa Yunani, okey, tamadun ni bermaksud civilization atau diambil di perkataan civitas yang bermaksud kota atau bandar. Okey, itu dari segi bahasa. Okey, menurut dalam bahasa Yunani juga, okey, tahap kemajuan yang ada kehidupan masyarakat ni
telah berjaya dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan juga sistem pekerjaan. Okey, itu menurut bahasa Yunani lah. Okey, kita tengok pula kalau dalam bahasa Inggeris. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris, tamadun ni disebut sebagai civilization. Okey, iaitu maksud tahap pembangunan manusia dan juga organisasi. Okey, mereka menganggap inilah paling maju. Okey. Dan menurut bahasa Inggeris juga, okey, tahap pembangunan yang ada ni merangkumi pengetahuan, kepercayaan, okey, seni moral, undang-undang dan juga kebolehan manusia. Okey, itu dari segi bahasa Inggeris lah, nampak dia berlainan. Okey, berlainan daripada bahasa Yunani. Okey, itu bahasa Inggeris. Okey. Kalau yang ketiga pula ialah bahasa Arab. Okey, bahasa Arab. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tamadun menurut bahasa Arab? Okey. Apakah yang dimaksud dengan bahasa Arab? Okey, menurut tamadun menurut bahasa Arab ialah tamadun daripada perkataan madun ataupun madain ataupun madana. Yang bermaksud apa? Budi bahasa dan juga pembukaan bandar. Okey, itu antaranya. Okey, istilah lain juga antaranya ialah dimaksudkan dengan perkataan hadarah. Okey, hadarah ni bermaksud daerah, bandar, kota, kampung. Okey, yang digunakan untuk aktiviti bercucuk tanam. Itu antaranya lah maksud yang diberikan. Okey, kalau hadari pula bermaksud tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat. Okey, serta tahap kemajuan dan juga memperoleh kejayaan. Itu tentang bahasa Arab lah. Okey, mereka memfokuskan tentang aktiviti pertanian. Okey, itu antaranya. Okey, dan yang terakhir pula kalau kita tengok adalah tentang maksud tamadun dalam bahasa Melayu lah. Okey, ini bahasa kita lah. Okey, bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu ni memberikan maksudnya apa? Okey, tamadun ni merupakan satu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan dan juga serta perkembangan berbagai aspek lah. Okey, kalau dalam bahasa Melayu pula, okey, kalau dari segi tamadun ni, kemajuan ni telah merujuk kepada pencapaian dalam penciptaan seni bina, okey, pembangunan, empangan serta sistem ekonomi yang ada. Okey, itu antaranya lah. Okey. Dan selain itu juga kita kena tahu, okey, tamadun ni penting kerana untuk membina masyarakat, okey, membina kemajuan dan juga kemodenan dalam kehidupan masyarakat ataupun manusia yang lebih teratur dalam sebuah sistem masyarakat. Okey, itu dari segi keempat bahasa lah. Okey, keempat bahasa yang telah memberikan maksud yang berlainan tentang tamadun. Okey, setakat ni boleh? Boleh ke? Okey, baik. Kalau kita tengok juga dalam buku teks kamu muka surat yang ke-77, okey, kalau kita tengok ada situ ada binaan piramid. Okey. Binaan piramid ni yang terletak di Mesir lah. Okey, binaan piramid terletak di Mesir. Okey, selalunya piramid ni mesti ada kaitan dengan ada satu kepercayaan. Okey, kepercayaan. Itu juga dan juga adanya seni bina. Okey, tetapi kita tengok binaan piramid okey di Mesir ni merupakan seni bina yang cantik serta mengagumkan. Okey, binaan piramid ni juga telah melambangkan bahawa kemunculan tamadun awal dunia. Okey. Nampak? Kalau kita fikir secara logik lah kan, kalau zaman dulu mana ada alat pembinaan teknologi yang tinggi macam sekarang kan, ataupun pembinaan kita tengok teknologi nak bina bangunan tinggi di Malaysia sebagai contohnya kan. Okey, itu antaranya lah. Okey, teknologi yang dulu yang ada pada zaman tamadun dulu dengan sekarang sangat banyak. Okey, kalau kita tengok piramid ni sebenarnya kalau kita dapat tengok, sebab cikgu pun tak pernah pergi ke Mesir lagi kan, kita tengok gambar lah kan, kita tengok filem-filem Mesir yang filem-filem yang berlakon ataupun rancangan-rancangan di YouTube menerangkan tentang tamadun-tamadun, mesti dia bakal tunjuk tentang piramid. Okey, kita tengok piramid ini adalah satu benda yang tinggi kan, satu binaan yang tinggi. Bagaimana mereka bina, bagaimana masyarakat pada zaman tamadun itu membina piramid yang tinggi. Bagaimana mereka nak, sebab dalam crane tak ada, jadi guna tenaga manusia lah. Jadi apabila mereka buat sedikit demi sedikit, jadilah piramid. Jadi, dengan adanya kemunculan piramid
yang melambangkan tamadun awal dunia itulah menjadikan bahawa seni bina yang paling unik ada pada zaman tamadun. Okey, itu tentang ni lah. Okey. Selalunya kalau kita tengok, okey, tamadun ni juga, okey, selalunya adanya dalam apa ni, tamadun Mesir purba lah selalunya ada tentang piramid ni. Okey, itu. Okey, dan selain itu juga kita tengok di sebelah gambar ni adalah tentang lukisan lah. Okey, tentang lukisan ataupun ukiran yang ada pada dinding gua ataupun sesebuah kawasan lah. Okey, ini merupakan tulisan tersebut merupakan peninggalan hasil kesenian oleh masyarakat di Babylon ataupun di Taman Tergantung Babylon. Okey, itu antaranya lah. Okey, baik. Okey, itu tentang maksud tamadun ni lah. Okey, maksud tamadun dan juga ada kaitan dengan pembinaan. Mengapa pembinaan yang ada pada zaman tamadun dianggap pembinaan yang begitu unik dan mengagumkan dunia. Okey, inilah satu. Dan juga kalau kita tengok piramid ni juga merupakan satu 7 keajaiban dunia lah antaranya selain daripada China, iaitu tembok besar China kan. Okey, itu antaranya. Okey, sekarang ni boleh Boleh go. Okey, baik. Okey, kita tengok. Okey, selepas kita tengok dalam maksud tamadun, okey, kita tengok pula sikit lagi topik yang terakhir untuk kelas hari ini iaitu tentang konsep tamadun. Okey, tentang konsep tamadun. Okey. Dalam konsep tamadun ni, apakah yang dinamakan sebagai konsep tamadun? Okey, konsep tamadun, okey, kita tengok adalah okey, kalau konsep tamadun dalam Islam ini dibina ataupun diwujudkan ke atas kerangka Islam yang dikenali sebagai ad-din ataupun cara hidup. Okey, itu tamadun lah, konsep tamadun. Okey, kita tengok kat selain itu juga, okey, tamadun ni mengikut pandangan Islam, ia adalah merupakan satu pembangunan lahiriah dan juga rohaniah. Okey, pendalaman kita lah rohani. Okey, berasaskan nilai-nilai dalam pendidikan seperti yang disarankan oleh Al-Quran dan hadis serta juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Okey, itu menurut konsep tamadun dalam pandangan Islam. Okey, jadi kebanyakannya konsep tamadun dalam Islam ini, mereka ni lebih, okey, konsep tamadun ni telah diperkenalkan untuk berkaitan dengan diri kita lah. Okey, berkaitan dengan diri kita, dengan cara hidup kita. Okey, itu antara yang berpandukan kitab-kitab suci seperti Al-Quran, hadis dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW, okey, kepada kita. Itulah yang dinamakan, okey, konsep tamadun menurut sudut pandangan Islam. Okey. Selain itu juga, okey, ada seorang tokoh, okey, maaf, ada tokoh yang pertama menurut konsep tamadun Islam, okey, telah memberikan pandangan dalam konsep tamadun Islam ini. Yang pertama ialah Ibnu Khaldun. Okey, Ibnu Khaldun. Okey, Ibnu Khaldun ini merupakan seorang tokoh awal yang telah membincangkan tentang konsep tamadun Islam. Okey. Ibnu Khaldun ni juga telah memperkenalkan konsep tamadun Islam iaitu umran dan juga hadarah yang digunakan dalam bukunya yang bertajuk Muqaddimah. Okey, jadi Ibnu Khaldun juga memberikan pandangan tentang apa itu konsep tamadun. Okey, kalau dari segi hadarah, okey, hadarah ini bermaksud mengandungi prinsip-prinsip nilai yang juga merangkumi aspek akidah, syarak, akhlak, falsafah, okey, kebudayaan dan juga peradaban. Okey, itu menurut hadarah lah. Okey, kalau madaniyah, okey, madaniyah ni menjurus kepada aspek kebendaan lah. Okey, aspek kebendaan yang merangkumi kehidupan, okey, sifat umum kepada semua manusia. Itu dari segi ni lah. Okey, berdasarkan kedua-dua tadi iaitu hadarah ataupun madaniyah, kedua-dua maksud ini adalah merujuk kepada konsep tamadun. Okey, istilah hadarah dan juga madaniyah ini lebih menepati pada konsep tamadun Islam yang berpandukan, yang berpusat kepada wahyu. Okey, itu menurut Ibnu Khaldun. Okey.
Dan selain itu juga, okey, tokoh Islam yang kedua yang telah memberikan maksud ataupun telah memberikan konsep tamadun menurut pandangan Islam, okey, iaitu Muhammad Said Naqwi Al-Atas. Okey, Said Muhammad Naqwi Al-Atas. Kalau kita tengok dalam buku teks muka surat 79. Okey, muka 79. Okey. Okey, Said Naqwi Al-Atas ini telah memberikan pendapat bahawa tamadun ialah merupakan satu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Okey, secara umumnya lah. Okey, Senakal atas ini telah memberikan konsep bahawa tamadun ini merupakan keadaan ataupun keadaan kehidupan manusia itu sendiri, keadaan semasa ataupun ialah keadaan macam bagaimana masyarakat ini telah mencapai pencapaian dalam kehidupan mereka. Okey, itu dari segi konsep tamadun menurut inilah Syed Muhammad Naqwi Al-Atas. Okey, itu antaranya lah. Okey. Okey, itu dari sudut pandangan Islam. Boleh ke setakat ni Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok pada konsep dari segi sudut konsep tamadun, sudut pandangan barat. Okey. Barat pula telah memberikan istilah iaitu civilization yang digunakan bagi menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Kompleks ni maksud ataupun lengkap lah. Okey, budaya yang lengkap. Okey, itu. Selain itu juga, okey, masyarakat tamadun ni diukur melalui pencapaian ilmu, okey, teknologi, ekonomi, struktur politik, okey, kemasyarakatan, penempatan kawasan perbandaran. Okey, yang ada di kawasan perbandaran. Okey, itu menurut apa? Menurut konsep tamadun lah. Okey, maknanya kalau konsep tamadun ini okey, telah diukur berdasarkan pencapaian ilmu yang ada kepada masyarakat, teknologi yang ada, itu antaranya lah. Okey. Dan kalau kita tengok pula, okey, kita tengok ada seorang tokoh barat yang telah memberikan konsep tamadun. Okey, telah memberikan konsep tamadun, iaitu siapa tokohnya? Iaitu Arnold J. Toynbee. Arnold J. Toynbee. Okey. Beliau ni telah memberikan apa konsep tamadun? Okey, beliau ni berpendapat bahawa bagi masyarakat barat, tamadun ini dikaitkan dengan pembangunan lahiriah ataupun dalaman terutama dalam bidang kebudayaan, kesenian, penulisan undang-undang dan juga perbandaran. Okey, Okey, Arnold J. Toynbee ni juga telah menjelaskan bahawa tamadun ni sebagai satu sistem masyarakat untuk meningkatkan ataupun memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan yang ada. Okey, maknanya konsep tamadun okey, kita dah tengoklah sebagai konsepnya kan. Okey, secara umumnya tentang konsep tamadun ni, okey. Pandangan Islam dan sudut pandangan barat telah memberikan pandangan yang berlainan. Okey, kita dapat lihat. Okey, setakat ni boleh ke? Boleh ke? Okey, boleh, baik. Okey, alhamdulillah. Okey, itu tentang ni lah. Okey, tentang sudut tentang konsep tamadun yang ada lah. Konsep tamadun yang ada dari sudut pandangan Islam dan juga pandangan barat. Okey, itu tentang ni lah konsep-konsep yang ada. Okey, setakat ni boleh ke? Laju ke cikgu terang? Ya dah biasa ke? Biasa kan? Okey, baik. Setakat ni okey kan cikgu terang untuk apa itu maksud tamadun? Okey, tak ada Okay. masalah. Kita ada masalah. Okey, baik. Ada soalan tak ada Tak ada. Okey, tak ada. Okey, baik. Okey, cikgu lah buat ni lah kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ni. Okey, baik. Secara umumnya, apa yang kita belajar tentang hari ni adalah yang pertama ialah tentang maksud tamadun. Tentang maksud tamadun
dan yang kedua ialah tentang konsep tamadun. Okey, tentang maksud tamadun ni kita kena ingat ada 4 bahasa yang berlainan yang memberikan yang menafsirkan tentang maksud tamadun. Okey. Maksud tamadun, okey, dari segi 4 bahasa, yang pertama yang kita kena ingat adalah dari segi bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Okey, kita kena ingat. Kita tahulah. Okey, empat tadi. Empat bahasa yang merujuk kepada maksud tamadun. Okey, bahasa Melayunya macam mana, bahasa Inggerisnya macam mana kan. Itu dari segi maksud tamadun lah. Okey, itu tentang pembelajaran. Okey. Dan yang kedua pula ialah apa yang kita belajar tentang hari ni ialah tentang konsep tamadun. Okey, konsep tamadun kalau kita tengok sudut pandangan Islam dan juga sudut pandangan Barat telah memberikan pandangan yang berlainan. Okey, secara umumnya kalau kita tengok sebentar tadi, okey, kebanyakannya konsep tamadun menurut pandangan Islam ni, mereka ni lebih kepada merujuk kepada yang berdasarkan kepada Al-Quran, hadis Nabi, okey, dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Rohani kita lah, dalaman kita. Okey, itu Islam lah. Okey, sudut pandangan Islam daripada berdasarkan konsep tamadun. Okey. Manakala Barat pula, okey, Barat ni telah memberikan pandangan Barat menurut berdasarkan konsep tamadun mereka adalah merujuk kepada ilmu lah, ilmu teknologi, okey, ekonomi, struktur politik, okey, kemasyarakatan, okey, itu antaranya. Okey, jadi kalau kita tengok ialah sudut Barat, okey, konsep tamadun dari segi sudut pandangan Barat dan juga pandangan Islam telah memberikan maksud yang sangat berbeza. Okey, Islam macam, kalau Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, okey. Kalau Barat pula mereka ni berpandukan diukur berdasarkan pencapaian ilmu, teknologi, ekonomi dan beberapa faktor yang lain. Okay, beberapa faktor yang lain lah tadi cikgu sebutkan tadi juga. Okey. Itu tentang ni lah. Okey, tentang pembelajaran kita untuk hari ini. Setakat ni boleh ada apa soalan? Tak ada ya. Tak ada. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada yang hadir, iaitu Hafizuddin. Okey, cikgu doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga berjayalah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.